Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kerana rasuah, Malaysia kini ketinggalan. Malaysia ketinggalan berbanding negara-negara serantau kerana jenayah rasuah yang semakin berleluasa. Demikian kata pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad. Beliau menegaskan jenayah rasuah akan mengakibatkan Malaysia menanggung kerugian demi kerugian. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu berkata negara terpaksa membayar lebih daripada kos sepatutnya apabila wujudnya gejala memberi pelincir. Ada projek yang daripada nilainya 100 juta ringgit tetapi disebabkan kontraktor terpaksa membayar 10 juta ringgit sebagai pelincir, maka harganya diletakkan lebih tinggi. Ataupun untuk berunding dengan pegawai tertentu yang membuat keputusan. Nilai kontrak yang sepatutnya 100 juta ringgit, pegawai setuju nilainya menjadi 200 juta ringgit. Rakyat dan negara terpaksa menanggung kos yang jauh lebih tinggi. Inilah sebabnya negara kita berada dalam keadaan seperti sekarang ini. Indonesia, Thailand pun nak potong kita. Singapura dah lama potong kita. Kita jadi negara paling mundur, ditinggalkan di kawasan rantau ini kalau kita tidak memperbetulkan keadaan ini, katanya. Khalid berkata demikian dalam ceramah isu-isu semasa Siri 5, Integriti Azam Baki, Ulama Suk sebagai penyokong anjuran Biro Komunikasi dan Media Orin Parti Amanah Negara Amanah Negeri Kelantan baru-baru ini. Maknanya sifat amanah ini perlu dihidupkan kembali, perlu ditegakkan kembali, barulah rakyat dapat kita bangun kembali. Kalau tidak, ini akan berterusan. Orang yang buat rasuah, yang buat salah laku, salah guna kuasa dan sebagainya akan terlepas kerana dia pun boleh sogok pihak-pihak yang sepatutnya siasat dia. Kisah yang melibatkan Tan Sri Azam Baki, contoh yang amat jelas. Menurut Khalid, amanah tidak ada kompromi dengan rasuah yang wajib diperangi menerusi contoh oleh pemimpin. Seperti yang dijangka, kedudukan global Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah Tahunan Transparency International 2021 CPI 2021 merudum. Malaysia jatuh 5 anak tangga tahun ini ke tangga ke-62 berbanding di tangga 57 pada tahun 2020 dalam ukuran Indeks Persepsi Rasuah di 180 buah negara dalam kajian. Daripada segi skor, Malaysia juga turun kepada 48 berbanding 51 pada 2020. Ketika pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2019, CPI negara menunjukkan prestasi yang meningkat setelah mendapat skor 53% dan berada di tangga ke-51. Setelah indeks ini meningkat di zaman pemerintahan Pakatan Harapan, nampaknya pengkhianatan mandat rakyat membawa padah kepada rakyat Malaysia apabila gejala rasuah kembali berleluasa. Demikian kata Ketua Angkatan Wanita Amanah Awan Negeri Kelantan Dr. Hafizah Mustaqim. Beliau melihat kes pemilikan saham oleh Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki yang kontroversi adalah mungkin paling klasik bagi menerangkan fenomena ini. Malu kepada jiran kita Singapura dan juga New Zealand yang diterajui Jacinda Ardern yang membuktikan negara mereka paling bersih rasuah. Memang memalukan bila kerajaan Islam yang diterajui UMNO dan PAS mengungguli carta rasuah bersama negara majoriti umat Islam yang berada di bawah carta CPI, tegas Hafizah. Malaysia kini berada di bawah Rwanda dan Namibia, iaitu dua negara miskin di benua Afrika. Dalam tahun 2020, keluaran domestik negara kasar KDNK, Rwanda hanyalah 10.33 bilion dolar Amerika, kira-kira 43.27 bilion ringgit. Sementara Namibia pula 10.7 bilion dolar Amerika bersamaan 44.8 bilion ringgit Malaysia pada tahun yang sama. Malaysia mencapai KDNK yang jauh lebih tinggi daripada kedua-dua negara tersebut, iaitu 336.7 bilion dolar Amerika bersamaan 1.41 trilion ringgit.
Pencapaian ini hanya sedikit sahaja di bawah Singapura yang mencatatkan KDNK 340 bilion dolar Amerika bersamaan 1.42 trilion ringgit. Walaupun dilanda COVID-19, varian Omicron ekonomi Singapura meningkat sebanyak 7.2% pada tahun 2021 setelah mengecut sehingga hanya mencapai 5.4% akibat wabak tersebut pada tahun 2020. Menurut Nikkei Asia, varian Omicron mungkin akan mengganggu sedikit pencapaian Singapura. Namun ia tidak menjadi halangan kepada para pelabur asing seperti Citibank yang menutup operasi consumer banking di Malaysia dan pergi ke negara lain termasuk Singapura selain Hong Kong, UAE dan juga London. Indonesia yang pernah dilabel sebagai negara yang korup kini melonjak dari tangga ke-102 ke tangga ke-96 kerana komitmen Presiden Joko Widodo dalam memerangi rasuah. Mungkin kerana itu, Google bergandingan dengan syarikat pelaburan kerajaan Singapura. Temasek telah melabur sebanyak 350 juta dolar Amerika ke dalam syarikat unicorn e-commerce Tokopedia yang berpangkalan di Jakarta. Pelaburan di dalam Tokopedia ini dijangkakan akan bernilai 83 bilion dolar Amerika, kira-kira 347.7 bilion ringgit pada tahun 2025. Rakyat Malaysia hanya telan air liur dengan retorik kerajaan pimpinan Melayu Islam yang tiada hala tuju selepas langkah syaratan Februari 2020. Ini kerana mereka kehilangan pekerjaan apabila syarikat gergasi seperti pengeluar kereta Hyundai dan Toyota Corporation, pengeluar tayar jenama Silverstone menutup operasi mereka di Malaysia. Malaysia hilang pelabur kerana mereka hilang kepercayaan terhadap integriti dan kemampuan pimpinan BN dan PN untuk mentadbir urus negara ini. Indeks persepsi rasuah yang dikeluarkan oleh Transparency International pada 25 Januari lalu menjawab mengapa Malaysia ketinggalan.